Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin dan juga kepada panelis kita untuk malam ni, Encik Muhammad Zahid bin Abdul Aziz. Syukur Alhamdulillah kerana diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulakan majlis ini. Mula-mula saya hendak ucapkan terima kasih kepada Encik Zahid kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini. Apa khabar Encik Zahid? Alhamdulillah, Alif. Terima kasih. Baik. Okay. Jadi sedikit pengenalan tentang beliau. Okay. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda dalam ekonomi dari University of Exeter, England dan juga ijazah sarjana dalam Islamic Banking and Finance dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau merupakan timbalan pengerusi Gerakan Keadilan Monetary atau dalam bahasa Inggerisnya Movement for Monetary Justice, MMJ. Sebelum itu, beliau merupakan salah seorang pengasas gerakan ke arah sistem monetary dan kewangan yang adil yang bertujuan memberi umat faham berkenaan peri pentingnya melaksanakan sistem monetary Islam yang melibatkan kajian semula dan perombakan sistem kewangan Islam masa kini. Beliau berpengalaman 10 tahun dalam Bank Islam Malaysia, 3 tahun dalam Bank Islam Arab Saudi dan hampir 14 tahun sebagai pakar perunding antarabangsa muamalah Islam dalam syarikat miliknya bernama Muamalah Financial Consulting Sdn Bhd. Jadi berbekal hampir 27 tahun pengalaman dalam industri muamalah Islam, pemenangan anugerah pelajar terbaik UIAM 2012 ini untuk perbankan dan kewangan Islam merupakan satu-satunya jambatan di antara dunia amalan industri kewangan Islam dan dunia akademia kewangan Islam. Beliau mengisi jurang yang ditinggalkan akademia dalam perbahasan mereka dan beliau juga menegur dan membimbing industri kewangan Islam ke arah sasaran yang mereka tersimpang. Beliau juga penulis 2 buah buku. Satunya ialah The Foams of the Waves of the Sea, The Case for an Islamic Monetary System. Dan juga versi bahasa Malaysianya iaitu Umpama Buih di Lautan, suatu hujah untuk pelaksanaan sistem monetary Islam. Bunyi dahsyat kan? Memang dahsyat, saya sendiri pernah baca. Okey, tajuk untuk webinar hari ini ialah sisi gelap perbankan moden. Jadi sebenarnya industri perbankan hari ini terdapat satu sisi gelap yang masyarakat secara amnya tidak tahu. Jadi itulah tujuan webinar hari ini, untuk perkenalkan kesan-kesan industri perbankan dan juga sistem monetary hari ini dan menghuraikan mengapa dia terjadi. Okay? Saya kira ini suatu topik yang penting, bukan saja penting tetapi mustahak kerana isu ini sedar atau tidak memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat, golongan pekerja dan juga pelajar. Macam saya sendiri seorang pelajar universiti, bukan sahaja terpaksa mengambil hutang untuk menyambung pelajaran, tetapi menjadi graduan universiti sendiri tidak menjaminkan kerja, ditambah pula dengan kos hari hidup yang tinggi dan juga komitmen untuk bayar lagi balik hutang tu. Jadi kalau difikirkanlah, memang berat jugalah apa situasi kita sekarang ni. Jadi itulah webinar ini akan huraikan mengapa perkara-perkara sebegini berlaku. Alhamdulillah, ini merupakan webinar sesi online pertama yang dianjurkan oleh sahabat Madani, iaitu suatu pergerakan intelektual yang dimulakan oleh anak-anak muda sendiri untuk membudayakan pemikiran dalam kalangan orang muda. Jadi jika ada yang berminat untuk menyertai circle atau perbicaraan kami selepas webinar ini, bolehlah kontak kami selepas ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya terus buka ruanglah kepada Encik Zahid untuk menyampaikan pencerahan dan penghuraian tentang topik webinar malam ini. Okey, silakan Encik Zahid. Okey, terima kasih Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apabila saudara Alif menjemput saya untuk memberi webinar ini, impak dia belum
sampai kepada fikiran saya. Tapi segenap sehari dua ni, saya kira inilah satu webinar sebenarnya sangat penting. Sebabnya ialah kami nak amanahkan perjuangan ini kepada anak muda. Sebab tanpa anak muda sedar sebenarnya begitu banyak perkara yang sedang berlaku yang akan mendatangkan impak pada saudara-saudara sekalian. Hari ini kita tahu mereka sedang bincang di parlimen, nak lulus atau tak lulus bajet. Jadi yang kita faham, lulus atau tak lulus. Tapi generasi muda harus tahu kesan keputusan parlimen kepada saudara-saudari semua. Sebab apa saja hutang yang diambil oleh orang tua saudara sekarang, yang akan bayarnya ialah generasi muda. Dan malang sekali sebenarnya apabila kita hidup di bawah sistem ini, dia keterukan dia bertambah kepada generasi yang mendatang. Macam ayah kepada saya dulu mungkin menghadapi sedikit masalah. Pada kami, generasi saya, tambah sikit bebannya. Dan pada generasi seterusnya, beban itu sebenarnya bertambah-tambah. Ya? Tapi perkara ni kita tak sedar. Saya bagi contoh cukuplah. Rumah. Rumah saya balik dari luar negara tahun 82. Kalau saya beli rumah masa tu, Taman Tun RM60,000. Ya? Generasi anda sekarang kalau nak beli rumah Kuala Lumpur dah antara RM400,000-500,000. Ya? Gaji tak naik sebanyak mana. Kereta yang saya beli, kereta pertama saya megah tu, Ford Laser 1.3 hatchback, RM14,000. Ya? Sekarang ni saya rasa kalau tidak ada 50 atau 80,000, tak dapatlah kereta kan. Kami dulu balik daripada luar negara ataupun lulusan universiti lokal, memang tak ada masalah, ada kerja je, menunggu. Sekarang ni kita tahulah, saudara-saudara saya pun banyak di apa yang bila nak mohon kerja, dia sembunyikan degree dia tunjuk SPM dia. Sebab begitu susah untuk graduan dapat kerja. Sekarang ni kita ada istilah baru, dia panggil keluarga sandwich. Saya dulu mampu jugalah. Jadi saya mampu juga beli rumah. Sekarang ni keluarga sandwich. Keluarga sandwich ni maksudnya dalam rumah ada atuk, ada anak, ada cucu. Sebab anak dah tak mampu nak keluar beli rumah. Jadi saya tak tahu macam mana lah nak timbang dan asas perkara ni. Kadang-kadang ada baik juga kita, orang Melayu, orang Malaysia ni kebanyakannya bersifat hang tuah, taat ya. Kadang-kadang harus juga ada sedikit sifat hang jebat untuk soal. Sebagai orang Islam, menjadi satu keheranan juga kepada kami, tidak siapa soal sistem yang kita sedang amal. Jadi begitu mencengkam minda, kita bangun, kita lahir, kita dewasa, kita tengok ada bank. Ada central bank. Dia pinjam dengan bunga. Lepas tu, bila kita belajar dekat sekolah agama ke, dia berkata, haram riba ni. Jadi, tapi kalau kita masuk 7-Eleven, kita tak benar dibeli arak. Tapi kita tak ditahan daripada masuk bank yang mengamal riba.
Takkah saudara setuju? Itu satu perkara yang sangat pelik. Ya, saya tak mau sebutlah. Saya rasa umum tahu apa dia seringan-ringannya hukum riba. Ya. Saya tak perlu sebut, tak sanggup saya nak sebut. Ya. Arak tak boleh beli. Riba dia galaknya masuk. Jadi inilah saya kira umat akhir zaman ni satu umat yang tidak menyoal. Ya. Di situ saya dapat satu gambaran. Kita selalu baca ayat Quran, Allah tuntut kita. Tidakkah kamu mahu berfikir? Ya. Jadi saya nak serulah pada umat Islam, tolonglah berfikir sikit, tanya sikit soal. Bukan bermakna soal tu kita jadi teroris, tidak. Ini perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa sistem perbankan kita macam ni? Mengapa sistem undang-undang macam ni? Mengapa sistem monetary kita macam ni? Kita tak soal. We are the perfect citizen yang terima segala-galanya. Kalau kita tidak akan disoal tentang perkara ni di akhirat, tak mengapa. Tapi kita akan disoal. Setiap orang yang hidup di Malaysia sekarang ni akan disoal. Mengapa kamu tidak berfikir? Ya. Jadi dalam dunia ni kalau kita cakap pasal Islam, banyak perjuangan Islam, ya. Tapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran, tidak banyak dalam Al-Quran tu Allah istihar perang. Tidak kepada zina, tidak kepada arak, tidak kepada mencuri. Tapi ada satu benda, Allah dan Rasul istihar perang. Tidakkah kita nak tanya pasal apa? Saya merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 279. Ya. Antaranya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Allah dan Rasul istihar perang terhadap pengamal riba. Mengapa? Daripada semua dosa yang kita lakukan, yang ini Allah istihar perang. Ini bukan perkara enteng. Ini mestilah satu perkara yang sangat penting. Ya? Saya kaitkan riba ni dengan bakal kehilangan Al-Aqsa dan Palestin. Sebab selepas kita bincang, selepas kita faham sistem monetary domestik, kita wajib faham sistem monetary antarabangsa. Kaedah hakikatnya sekarang, ada satu negara besar tu, dia cipta je duit apa kertas hijau tu untuk beli kelapa sawit, untuk beli minyak. Walhal dia beli dengan kertas hijau. Tapi sebab kita tak soal, kita serah je. Dengan penipuan, begitu banyak penipuan. Saya rasa Ali kena buat banyak sesi lah kalau nak dengar semua cerita. Sistem antarabangsa ni penuh dengan penipuan. Ya. Mereka mampu jadi terlalu kaya disebab mereka menguasai sistem kewangan antarabangsa. Dengan kekayaan itu, mereka mengancam Al-Aqsa dan Palestin. Jadi apabila kita menghadapi masalah riba di negara kita, bukan setakat negara kita, ia berhubung kait antarabangsa. Berhubung kait dengan Al-Aqsa. Jadi saya tak reti lagi macam mana nak beritahu bahawa perkara ini perkara penting. Jadi menjadi tanggungjawab kepada generasi alih sekarang untuk faham keadaannya, terus berjuang. Berjuang sebab sebenarnya yang kita buat malam ni bukannya orang kata apa perkara enteng. Sebenarnya kita berjihad sebab kita sedang berjihad melawan riba. Antum sekalian adalah mujahid. Baik. Sebelum kita pergi kepada sistem gelap perbankan moden, saya nak bercerita tentang sejarah kita orang Islam di akhir zaman ni supaya kita boleh letak masalah kita sekarang ni dalam ruang lingkup yang benar. Ya. Kita dulu amal sistem yang datang daripada barat, ya, sistem
sistem yang apabila Allah sebut riba ialah dosa yang paling besar di mana Allah dan Rasul istilah perang, kita masih agungkan riba di dalam solusi-solusi kita untuk menghadapi ekonomi COVID. Ya. Kalau kita tanya central bank kita, apakah jawapan mereka untuk membantu negara dan rakyat untuk ringankan beban mereka menghadapi ekonomi COVID? Jawapan mereka ialah, kami akan turunkan kadar faedah. Astaghfirullahaladzim. Ya. Cuba fikir sejenak. Fikir sejenak. Ya. Jawapan umat Islam di akhir zaman bagaimana untuk membantu negara tersebut dengan menyebut perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Riba. Cara kami nak bantu awak semua ialah dengan menurunkan kadar riba. Baik. Biar saya bercerita sikitlah sebab saya tak suka terus pergi kepada subjek, nanti kita tak faham ruang lingkup ya. Kita dijajah ya oleh Barat ya, pada tahun 1786. Penjajahan mereka tu bukan sekadar fizikal tapi mental ya. Dan walaupun mereka telah tinggal kita begitu lama, penjajahan mental tu masih berlaku lagi. Baik. Kita perlu faham sejarah yang orang yang menjajah kita dulu. Dan kita boleh faham kesan mereka kepada kita ya. Pada abad ke-15 di Eropah, yang memerintah zaman itu ialah gereja. Ya. Gereja Katolik memerintah setiap negara di Eropah. Jadi pemerintahan gereja ni tidak disukai lah oleh rakyat Eropah. Jadi kita tak nak sebutlah, kita orang Islam, kita tak nak sebutlah apa sebab mereka tak suka, tapi kita ambil hakikatnya rakyat tak suka pada pemerintahan gereja. Ya. Jadi bangunlah satu gelombang seluruh Eropah untuk jatuhkan pemerintahan gereja. Siapa yang minat pada sejarah boleh bacalah. Tiap-tiap negara itu akan keluarkan dia punya nama yang pejuang mereka. Perancis ada Robespierre, Jerman ada Martin Luther, Britain ada John Act. Dan mereka bangun dan mereka berjaya. Mereka berjaya tumpaskan kerajaan gereja. Dan mereka tubuhkan kerajaan baru yang dia panggil kerajaan sekular. Ya. Kerajaan sekular ni maksud dia kata kepada orang, dia kata jangan risau, kami masih agama Kristian. Tapi kami tidak mahu apa-apa unsur agama di dalam kehidupan kami. Dalam sistem undang-undang, sistem perniagaan, sistem ekonomi. Tak mahu. Kristianiti hanya di pagi Ahad. Ya. Dan di universiti dia pula, dia mulalah hilangkan segala rujukan kepada dunia yang ada pencipta. Depa tu dia ada dia punya intelek zaman tu, Descartes antaranya mengatakan dunia ni tidak ada pencipta. Dunia ni ialah dipelopori oleh satu apa ayat dia guna satu, what's the word I'm trying to think, some mechanism. Tapi tak ada pencipta, jadi itu hakikat evolution ke Encik Syahid? Apa Darwinian evolution ke? Something like that. Yang itu evolution. Darwin tu termasuk dalam subjek biologi lah. Mechanical network. Jawapan dia kata universe ni tidak ada Tuhan, ia dikendalikan oleh satu mechanical network. Dan semua subjek dalam universiti itu dikeluarkan. Apa saja rujukan kepada dunia yang ada pencipta dikeluarkan supaya ia menjadi satu kurikulum di mana dunia kita tidak ada pencipta. Ya.
Di situlah kita tak heranlah ekonomi itu memang ekonomi riba lah. Tapi macam medicine for example, contoh medicine. Jadi kalau kita kagum dengan human physiology ni kan, kita terfikir juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta begitu banyak. Para mereka tak ada. Itu they just look at the physiology and then chemical apa yang boleh baik, itu saja. Tidak ada langsung campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penyembuhan penyakit kita. Undang-undang, ekonomi, accounting, filosofi, segala-galanya ialah dunia tanpa Tuhan. Jadi itu sebenarnya kalau mereka simpan masalah tu di Eropah tidak menjadi masalah. Masalahnya mereka datang ke sini 1786, mereka bawa fahaman tu. Ya. Dan bila dia datang sini, dia kata kepada tok nenek kita, jangan risau, kami tidak akan Kristiankan awak. Tapi kami akan sekularkan agama awak sebagaimana kami telah sekularkan agama kami. Itu yang dia buat. Dan kita tak apa sedar lagi. Yang dia buat ialah sistem pendidikan kita, di mana dulu sistem pendidikan kita syumul. Maknanya sebelum Tok Guru, selepas Tok Guru habis kitab Tauhid, dia buka kitab sains dengan matematik. Tapi bila Inggeris datang, dia kata, ni tak boleh. Awak semua kena ikut kami. So ada satu syariah punya aliran dan ada non-syariah, ilmu duniawi punya aliran. Dua tu tak bercampur. Jadi sama dengan diorang lah. Diorang ada priest dan ada wali knowledge. Jadi kita ni tak boleh jadi syumul. Kita tuntutan kita syumul. Dan kita harus tahu, semua orang harus tahu bahawa abad kegemilangan Islam juga lebih kurang abad ke-15, di mana pada abad itu kita terajui, mendahului dan mendepani dunia dalam segala aspek sains dan teknologi. Engineering, sains, teknologi, medicine, semuanya diketuai oleh orang Islam. Nama-nama seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, itu semua orang putih akui tu. Ibn Sina dia panggil Avicenna, the father of medicine. Al-Khwarizmi ni logarithm tu. Dan Al-Jabr adalah bapa kimia. Operations, chemistry, physics, segala-galanya. Nama orang Islam. Pasal apa? Pasal zaman tu kita menguasai dua-dua ilmu. Kita menguasai Quran, kita faham bahasa Quran dan kita faham ilmu dunia. Masa tu Alif, kalau ada research, kalau ada scientific research masa tu, the first book they will refer to is the Quran. Sebab di dalam Quran tu penuh dengan rahsia saintifik. Sekarang ni tidak. Kalau sains saja, profesor daripada Harvard, daripada Yale, Oxford, Cambridge itu mendepani Al-Quran dan Sunnah. Tapi masa zaman tu, kalau dia pun nak buat apa-apa rujukan, mereka pergi kepada Al-Quran. Terlalu banyak. Kalau anda semua just Google Quran and Science, anda akan terkejutlah. Kalau belum tengok, terkejutlah. Segala-galanya yang mereka baru jumpa, kita dah jumpa lama dah. Ada dalam Quran. Ya? Contoh yang saya selalu guna tu ialah lebah betina yang buat madu. Jadi baru ni kecoh saintis dunia baru dapat tahu bahawa yang membuat madu ialah lebah betina. Padahal di dalam Al-Quran dah sebut dah. Macam mana Allah sebut? Allah merujuk kepada lebah yang diilham untuk keluar mencari bunga lah, mencari bahan untuk dia membuat madu tu. Allah kata usluki. Siapa yang faham bahasa Arab akan faham. Usluki itu merujuk kepada jantina perempuan, betina. Usluk laki-laki. Dan apabila Allah memberitahu kepada kita madu tu keluar dari perut lebah tu, dia sebut butuniha. Mengapa tak sebut butunihim? Mengapa tak sebut usluk? Dia sebut usluki butuniha. Pada saya rasa ramai ada asas Arab. Ini merujuk kepada gender perempuan.
begitu teliti ayat Al-Quran, 1400 tahun dahulu Allah telah memberitahu kita bahawa madu dicipta oleh lebah betina. Itulah saya nak beri contoh bahawa di dalam Quran tu segala bentuk scientific facts. Jadi kita sebenarnya kita kuat semasa kita syumur. Kita menguasai bahasa Al-Quran dan kita menguasai worldly knowledge. Ya, jadi sekarang Jadi kita sekarang punya ni pun kita tak syumur dah Encik Zahid. tak cuma, definitely tak cuma. Syamil, awak tengoklah kita punya sistem education. Saya tengok Allah, anak saya kahwin lewat anak saya kan 2 ada masih sekolah lagi. Kita tengok dia punya subjek, oh my god. There's so many unnecessary subject. So easy, it is so easy to remove some subject dan masuk di dalam mainstream curriculum Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu different story lah ya. Baik. Jadi masalahnya Alif, bila dia datang ke sini, dia pisahkan aliran pendidikan kita kepada ahli syariah dan ahli dunia. Ya. Dan itu melemahkan kita. Dan sekarang ni kita mengamal, kalau dekat universiti pun ya, buku-buku, ilmu-ilmu yang kita guna ni masih ilmu yang dibawa daripada Eropah zaman sekular mereka. Tak ubah lagi. Saya kira insyaAllah ramai adalah universiti. Saya kira UIA merupakan pelopor dalam mengislamkan ilmu ni. Jadi the whole point that I'm trying to say is that daripada situlah kita terima legacy sistem ekonomi, sistem monetary kita. Ya. Zaman dulu memanglah, zaman dulu kita guna zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita guna emas dan dinar ya sebagai wang. Sekarang ni kita akan pergi kepada bab tu kemudian ya. Jadi penciptaan wang ni ialah satu perkara sangat penting lah ya di dunia akhir zaman ni. Ya, tapi secara kita tak sedar, kita telah serahkan hak penciptaan wang tu kepada swasta. Ya. Saya nak cerita, tapi kalau cerita tu pun saya menjangkau subjek yang saya belum sentuh ya. Baik, kalau gitu baiklah kita kembali kepada PowerPoint kita. Dan kita tengok di antara masalah-masalah yang kita semua sedang hadapi sekarang. Ya. Kehidupan makin sempit, harga makanan dan harga barang tak henti naik. Masa saya mula bekerja balik luar negara tu, saya bekerja sebagai pegawai bank di Kuala Lumpur. Bila saya makan nasi, Alif, RM1.50. Ya. Nasi putih, ikan goreng, toge, sedikit kuah. Sekarang saya rasa RM1.50 itu harga air je. Kalau tak ada RM8, RM9, susah. Jadi harga rumah, kita dah sentuh dah tadi harga rumah ya, di luar impian anak muda. Kelulusan universiti tidak menjamin kerja. Perkara ni kalau kita nak katakan di Malaysia saja, ini ialah satu dunia. Di negeri China 2 juta unemployed graduates. Indonesia 1 juta, Filipina 1 juta dan di Afrika, Eropah banyak unemployed graduates. Ya. Semuanya ada kaitan dengan sistem monetary yang kita amal. Pengangguran graduan menjadi-jadi. Ya. Saya rasa secara tak rasmi di Malaysia ni 500,000 ada. Ya. Menjadi satu igawan lah kepada anak muda kita belajar kuat-kuat, keluar tak dapat kerja. Ya. Semuanya saya akan buktikan selepas ini berkait dengan sistem monetary kita. Lepasan sekolah, kebutuhan pekerjaan yang dapat menanggung kos sara hidup. 7E ya, bayar RM700 gaji. Ya. Jadi kalau ada orang kita yang kerja 7E, kita bayangkanlah macam mana dia nak tanggung keluarga dia, macam mana dia nak kahwin, nak tanggung keluarga dia dengan gaji sebegitu rendah. Ya. Pasangan anak muda tidak lagi keluar membeli rumah, menumpang ibu bapa. Ini fakta lah, terlalu. Saya rasa semua orang akan
sahkan perkara ini berlaku. Ya. Harga makan tengah hari meningkat tinggi. Ya. Pelajar universiti makan sekali sehari. Yang ni wujud. Kita selidik. Bukanlah makna malam dia tak makan. Maksudnya siang dia makan nasi sekali sehari je. Malam dia makan biskut dan sebagainya. Dan kita tahu di setengah universiti sekarang ada usaha-usaha daripada NGO untuk hadirkan makanan percuma supaya mereka boleh teruskan belajar. Sebabnya yang duduk di kampung tu Alif, dia tak boleh nak minta dengan mak ayah dia pun susah. Dia hidup atas apa saja yang dia dapat lah. Yang terlalu sikit tu lah. Sebab tu dia ikat perut. Ya. Mi segera menjadi makanan harian. Kita tahulah makan mi segera ni banyak lilin ya. Kita perlu 2 hari nak buang. Tapi kepada student kita staple food. Ya. Keluarga tiada simpanan untuk kecemasan. Itulah di social media baru ni zaman COVID, satu isteri dan suami anak kecil merayau di tepi jalan, buntu memikirkan dari mana nak cari duit beri makan anak dia. Simpanan ni tak payah COVID lah. Saya rasa sebelum COVID pun banyak yang tidak ada simpanan. Ya. Muflis kad kredit pasangan muda. Yang ni besok Alif kahwin, besok Alif tahulah. Banyak nak tanggung ni. Banyak keperluan dia. Ya. Kita ada dengar cerita. Yelah, saya tak nak sebut degree tu nanti orang lemah semangat ya. Nak belajar. Tapi masalahnya kita nak beri hidup keluarga kita ni pun satu it is a struggle. Ya. Dalam kita duk struggle tu datanglah pegawai bank duk hulur credit card bawah hidung kita. Jadi kita tolaklah, kita ini tak boleh. Tapi sampai satu masa kita dah tak boleh tahan, kita terima. Kita kecundang, kita tak dapat bayar. Bila kita tak dapat bayar, apa jawapan dia Alif? Ada satu jawatan kuasa di Bank Negara tu mengatakan awak semua ni tak pandai menguruskan kewangan. Jadi sistem okey, sistem tak ada masalah apa. Masalahnya awak tak pandai urus kewangan. Ya. Jadi ini kepada saya satu tamparan lah kepada anak muda sekarang menghadapi dunia yang begitu mengancam dan tidak ada siapa yang berasa simpati kepada mereka, malah menuduh mereka tidak pandai mengurus kewangan. Ya. Dan kalau kita serah kepada ahli politik kita untuk bincangkan apakah solusinya, banyaklah. Dipersalahkan GST lah, dipersalahkan ketidakcekapan kerajaan. Ini tiap-tiap kali tiap pilihan raya kita nak ubahlah sebab hopefully the new party will rule better lah, padahal sama je. Alif, bila mereka nak sedar? Selagi kita tidak ubah sistem monetary itu, tidak ada kerajaan yang akan boleh selesaikan masalah. Ini yang message yang kita nak sampaikan. Macam tukar spender je lah. I hope generasi muda ni, ya, malam ni I hope semua akan guna apa yang saya cerita ni sebagai semangat untuk berjuang beritahu kepada orang dewasa ni, please, this is the problem. The monetary system is the problem. Can you please stop and think? Instead of berjela-jela dia punya ayat sana sini, cuba fikir. Masalah yang kita hadapi kan adalah sistem monetary. Selagi kita tak ubah ni, bincanglah 10 hari pun di parlimen tidak akan selesai. Yang ni kita akan baca dalam majalah Inggeris lah, majalah bisnes Inggeris yang akan mengatakan pengangguran graduan tu sebenarnya ialah graduan kita tak menguasai bahasa Inggeris. Sebab kalau graduan kita menguasai bahasa Inggeris, mesti dia dapat kerja. Alif, kita nak tanya dia Alif, dekat negeri China tu, yang 2 juta tak ada kerja tu, dia sebab dia tak menguasai bahasa Inggeris ke? Yang di Indonesia, yang di Filipina, dia pun tak menguasai bahasa Inggeris ke? Jadi bukannya penguasaan bahasa, is the system. Yeah? And then tadi kita dah sebut tidak cekap mengurus kewangan.
Ini masalah apabila kita tidak panjang fikiran, kita tidak pernah tujukan masalah ini kepada sistem monetary sebagai punca segala permasalahan. Ya. Jadi malam ini kita nak buktikan bahawa masalah yang kita hadapi sekarang ialah berkaitan dengan sistem monetary kita. Ya. So kita minta orang dewasa yang sedang memerintah sekarang ni, tolonglah dengar, tolonglah ubah. Ya. Yang memberitahu untuk ubah ni kami tidak ada niat. Jadi pemerintah hanya beritahu perkara yang benar. Ambil kira lah apa kami cakap. Ya. Wang, okey, baik, kita kembali kepada wang. Ya. Wang adalah satu alat yang sangat penting dalam kehidupan hari ini. Ya. Dia menjadi perantaraan pertukaran. Tapi kalau kita silap pilih, sistem wang ni, ia boleh menjadi beban pada kehidupan kita, sudah terbukti, dan juga menjadi beban kepada negara dan agama. Antara bentuk beban yang kita akan tanggung ialah penglebaran jurang miskin kaya. Surah Al-Hajj ayat 10 alif. Ini surah ini berkaitan pembahagian rampasan perang. Tapi dalam ayat itu disebut supaya kekayaan itu tidak berkisar hanya di antara orang kaya di antara kamu. Allah perintah kita supaya pengawasan sistem kita tidak menghasilkan kekayaan yang berkisar hanya di antara orang kaya. Sistem monetary kita mewajibkan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Jadi inilah apa masalahnya bila kita tidak berfikir. Ya. Kita bertentangan dengan ayat Quran pun kita tak kisahlah. Sebab kita tak tahu, tak fikir. Ya. Pencurian kuasa beli rakyat. Pendapatan orang ni dahlah tak banyak. Tapi sistem tu tiap-tiap hari mencuri kuasa beli dia. Yang saya selalu berceritalah tentang apa yang makcik yang beli seekor ikan kembung dekat pasar pagi. Ada, hati tengok. Dia punya pendapatan tu Allah sedikit saja. Tapi sistem yang kita amal tu mewajibkan tiap-tiap hari kita mencuri kuasa beli makcik yang miskin. Jadi kita tak sayang ke kepada mereka. Pengangguran gaduhan, tebaran perangkap hutang saya dah sebut dah tadi, dan juga menjadi musuh Islam. Kalau kita sokong sistem monetary antarabangsa, apabila kita amal sistem domestik ni yang menyokong sistem monetary antarabangsa, kita memperkukuhkan kekuatan musuh Islam, membenarkan mereka kucah kacir. Negara Islam menakluk dan mengancam Palestin dan Al-Aqsa. Kita hampir hilang masjid kedua sekarang. Saya tak tahulah bila lagi kita nak sedar. Okey, punca kepada permasalahan ini adalah sistem monetary, yakni sistem wang fiat. Fiat ni saya nak takrif dulu lah. Fiat ni bermaknanya sistem yang tidak bersandar kepada ain. Ain itu maknanya intrinsic value. Tidak bersandar kepada emas dan dinar. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Al-Quran merujuk kepada emas dan dinar sebagai wang yang terbaik lah. Tapi tidak ada ayat yang mewajibkan wang dan dinar sebagai wang untuk kita. Ya. Imam Malik mengatakan wang itulah apa sahaja yang diterima oleh rakyat sebagai wang. Saidina Umar pernah mencadangkan kulit unta sebagai wang, tapi dia tak teruskan. Jadi di dalam bab muamalat, Alif, berbanding dengan ibadah, dia hanya ada 80% ayat. 80 ayat di dalam Al-Quran berkaitan muamalah. Ya. Dan muamalah ni pula bukan setakat bisnes, perniagaan, itu hubungan politik pun muamalah juga, apa hubungan culture, social pun muamalah juga. Jadi kalau kita buang tu, mungkin dalam Al-Quran yang ayat muamalah yang berkaitan dengan perniagaan hanya 30. Apa makna tu?
maknanya Allah SWT memberi ruang untuk kita berijtihad di akhir zaman. Untuk apakah wang yang terbaik. Allah Subhanahu Taala menuntut kita untuk kaji. Kalau dia tunjuk Quran dan emas dan perak itu sebagai duit yang terbaik, dia menunjuk kepada kita carilah apa sebabnya emas dan perak itu duit yang terbaik. Mungkin sebab ia tidak boleh dicetak dengan mudah. Jadi kalau kita ada duit jenis lain, kalau kita pastikan duit itu tidak boleh dicetak dengan mudah, mungkin kita dah capai illah tersebut. Jadi yang saya nak beritahu ni ialah tidak semestinya jawapan itu ialah terus emas dan perak. Tetapi kalau memang wujud sistem tu dah wujud, memang kita wajiblah guna emas. Tapi kalau belum ada sistem tu, kita perlu pilih lagi satu sistem yang untuk sementara menanti wang dan emas. Tetapi sistem ni mestilah ada illah emas dan perak. Baik. Saya nak bincang pasal wang pula. Yang ni penting. Yang ni penting kepada saudara-saudari faham ya. Sebab kalau kita nak berjuang ni kita kena faham ya. Apakah yang dimaksud wang? Dari mana datang wang? Siapa yang mencipta wang? Ya. Di zaman sekarang ni, apabila kita sebut wang ya, semua orang akan fikir tentang duit kertas, duit shilling yang ada atau tidak ada dalam poket ya. Alif. Banyak budak muda tidak ada wang kertas dalam poket buat masa ni ya. Okey. Banyak orang bila kita cakap wang saja, yang ringgit tu lah. Ringgit tu, coin, shilling itulah wang. Apa kata saya beritahu, duit kertas dan shilling hanya merupa 3% ataupun di Malaysia 5% daripada jumlah wang. Di negara lain mungkin 3% duit kertas dan shilling. Di Malaysia hanya 5%. Semalam di seminar di forum Sinar Harian Profesor Zulkifli sebut 7%. Tak apalah kita guna 5. Jadi kalau 5% ialah wang, kertas dan shilling, apakah 95%? Betul tak? Alif, ya. Jadi kita tertanya-tanya, kalau Cik Zahid kata wang kertas tu 5%, jadi 95% tu apa? Baik, sebelum saya pergi ke situ, kita kena bincang tentang pahaman-pahaman yang tak benar. Satu, kita percaya wang kertas itulah semua duit. Yang kedua, kita percaya hanya bank negara yang boleh cipta duit. Dan yang akhir sekali kita sangka wang kita bersandar kepada emas. Tak benar. Wang kita lebih daripada wang kertas. Bukan bank negara yang cipta, tidak bersandar kepada emas. Itu kenyataannya. Jadi Encik Zahid yang lagi 95% tu apa dia? Ya. Kalau bukan Jadi, wang soalannya dan kertas apa dia? Okey. 95% tu Alif ialah apa kita panggil wang nombor. Wang nombor ni ialah wang yang dicipta oleh bank apabila mereka memberi pinjaman. Ini mungkin saya faham. Orang ramai memang susah nak faham ini. Kita kena faham satu perkara dulu ya. Bank tidak memberi pinjaman daripada deposit. Itu yang diajar dalam ilmu ekonomi ya. Saya rasa antara penonton kita malam ni ada pelajar ekonomi yang Alif. Rasa-rasa ada tak Alif? Ada. Rasa ada ya. Jadi malam ni saya nak tumpu juga kepada subjek ekonomi. Subjek yang banyak yang tak betul. Zaman dulu betul lah. Zaman sekarang dah fakta baru dah timbul. Textbook tidak diubah. Ya? Baik. Wang zaman sekarang ialah wang nombor. Yakni contoh dia ialah apabila kita transfer duit online. Shopee lah. Sekarang ni satu kegilaan orang membeli dari Shopee ya. Kita pun beli barang tu, kita tak serah duit kertas, yang pindah tu ialah nombor ya.
Dan apa lagi? Kita hantar duit atau mak atau ibu atau ayah kita hantar duit pada kita yang berada di jauh dari mereka melalui ATM. Dia pergi ATM di Petaling Jaya, dia masukkan duit dalam cash box tu, Alif keluarkan di Tanjung Malim ke di Ipoh. Ya. So itu pun pindahan dari segi nombor juga. Tapi mungkin yang paling mudah untuk faham ialah kalau saya bercerita tentang tugasan saya semasa saya bertugas di Bank Islam. Pada tahun 1996, saya mengetuai satu jabatan di Bank Islam. Saya ditugaskan untuk mengatur pembiayaan untuk bina Kuala Lumpur International Airport. Kuala Lumpur International Airport, jumlah kos dia 8 bilion. Jadi masa tu mereka dah ada dah 4 bilion, mereka dah ada. Jadi dia kata Bank Islam tolonglah atur 4 bilion lagi. Dan saya ketuai satu jabatan di mana kami alhamdulillah berjayalah kami buat sukuk. Sukuk ni macam Islamic bond, di mana kita berjaya mengatur 4 bilion untuk serah kepada KLIA. Jadi saya nak tanya Alif dan sahabat-sahabat yang tengah lihat sekarang, kalau zaman tu saya perlu serah duit kertas kepada KLIA, agaknya berapa lori saya perlu nak bawa duit kertas? Alif ingat berapa lori? Jadi saya nak bawa kepada satu kesedaran bahawa yang kita pindahkan ialah nombor, Alif, bukan duit kertas. Jadi apabila kita berjaya mengatur 4 bilion wang untuk KLIA Berhad yang miliki KLIA itu, yang kita serah ialah nombor. Maknanya pindahan nombor daripada akaun bank pergi kepada akaun KLIA di bank mereka lah. Di situ mereka tengok-tengok ada 4 bilion. Nombor elektronik ke? Nombor elektronik. Ya. Okey. Jadi orang selalu silap faham ni. Dia tak faham macam mana nombor ni boleh jadi duit. Okey. KLIA tu bila dia nak tubuh KLIA tu, dia ada banyak syarikat kontraktor lah. Ya. Jadi duit ni kita beri kepada dia untuk dia bayar kontraktor. Bila dia bayar kontraktor, dia pun tak serah duit kertas juga. Dia pun pindah nombor juga daripada akaun bank dia, whatever the bank is, pindah kepada akaun kontraktor dia, yang pindah tu nombor. Kemudian syarikat kontraktor ni nak bayar gaji kepada engineer dia, kepada arkitek dia. Ya, bentuk gaji itu pun bentuk nombor juga. Dia tak serah cash. Ya, jadi dia pindah nombor juga dalam akaun dia. And then engineer dan arkitek ni pun serahlah duit kepada isteri, anak-anak dia, dan mereka pun belilah daripada Shopee. Apabila kita beli daripada Shopee, kita tak serah duit kertas juga. Ya, Alik, kita nombor juga yang pindah kan. Kita guna internet banking hantar nombor. And then bila Shopee nak bayar income tax kepada kerajaan, nombor juga yang pindah. Jadi saya harap kita dah boleh nampak bahawa duit nombor adalah sejenis duit. Tak perlu jadi kertas. Dia jadi kertas tu penghujung lah dekat ATM, mana kita perlu nak beli nasi lemak ke, kena kertas lah. Tapi bila duit besar yang berpindah sana sini ni bukan kertas, nombor. Jadi inilah duit 97%, 95% di Malaysia adalah duit jenis nombor. Ya, Alif? Jadi kalau semua orang pergi bank hari ni nak keluarkan duit, tak ada lawangnya. Jangan buat tu. Sian tu. Kalau kita semua beratur besok, kita janji semua orang. Okey, besok pukul 11.30 kita semua pergi bank. Keluarkan duit. Confirm tak ada duit. Confirm dia akan tutup bank dia. Dia kata okey. Besok pula sebab memang tidak ada. Tak wujud duit. Tetapi kalau kita nak duit dalam bentuk nombor, tak ada masalah lah, Alif. Nombor dia boleh pindah bila-bila masa. Ya? Duit kertas tu tak ada. Baik. Jadi apa yang menjadi masalah ni? Masalahnya ialah yang mencipta duit nombor ni ialah bank swasta.
bank swasta dia ada pemegang saham. Ya. Jadi pemegang saham dia kata kepada managing director, management, pekerja dia, please maximize the profit for me. Maksimalkan keuntungan kepada kami. Itu ialah perintah kepada pekerja-pekerja bank. Jadi mereka pun pilihlah untuk membiayai yang paling laris, untuk yang paling menguntungkan mereka. Maka mereka hala tujulah kewangan tu kepada pinjaman peribadi, dia pun suka sangat ni pinjaman peribadi, credit card, perumahan, hartanah komersial. Ya. Semua ni tidak pergi kepada ekonomi tampak, real economy. Does not go to the real economy. Sebab kalau dia pergi kepada real economy, ia akan mencipta output, akan mencipta pekerjaan. Baik. Ya. Tapi tidak. Jadi apabila dia menghala duit kepada loan pinjaman peribadi dan kredit kad, ia mencipta begitu banyak duit dalam negara ini tanpa ada kesan, tanpa ada kenaikan daripada segi economic output. Maka itu menghasilkan inflasi am. Yang makcik beli ikan kembung seekor ni, inilah kesan dia. Dia tak sedar pun, Tapi yang mencuri kuasa beli dia ni bank ni lah, bank swasta ni lah. Ya. Dan apabila dia menghala kewangan dia kepada perumahan, jadilah pula inflasi gelembung. Sekarang ni bila tak mampu nak cari lagi pembeli rumah tu, bukannya dia turunkan harga, dia panjangkan pembiayaan tu ada. Dulu awak seorang, sekarang ni dulu it's only you, now it's you and your parents. You and your father, 2 generation punya loan. Ya? Jadi masalahnya apabila kita serah hak tu kepada yang tidak berhak untuk menerimanya, berlakulah masalah ini. Kita seharusnya bila kita serah hak ciptaan wang kepada bank, kita berharap mereka halakan wang tersebut kepada ekonomi tampak, the real economy, ya, kepada manufacturing, kepada services yang menghasilkan output ekonomi dan menghasilkan pekerjaan. Tapi mereka kepentingan mereka tak sama dengan kepentingan negara. Kepentingan mereka ialah berapa banyak untung pada diri kami. Negara itu kita tolak tepi dulu lah. Itu masalah, bukan masalah kami. Masalah kami tak menguntungkan diri kami. Inilah masalahnya, Alif. Yang berlaku seluruh dunia. Janganlah terasa pula kita kata Malaysia tadi. Cuma nak penjelasan. Macam mana bank lebih beruntung kalau diorang spend guna untuk pinjaman peribadi instead of real economy? Alright. Dia lagi satu, bila kita tidak soal dari mana datang sistem kita terima prinsip-prinsip itu seolah-olah prinsip yang datang daripada kitab. Salah satu prinsip yang mereka amal, Alif, ialah the demonization of risk, mensyaitankan perkataan risiko. Walhal kita ni yang belajar muamalat ni, kita akan ketemu satu kaedah fiqhiyah yang berbunyi al-ghunum bi al-ghurur. Tidak ada laba melainkan awak sanggup menghadapi risiko. That is a principle in muamalat. A fiqh principle in muamalat we have to observe. Basically, apa kaedah fiqhiyah ni memberitahu kita, awak sebagai orang Islam, awak kena faham laba bersama dengan risiko. Awak tidak layak mendapat apa-apa laba melainkan awak sanggup menghadapi risiko. Maknanya yang dia pushnya is the equity principle lah, profit sharing, profit and loss sharing, yang tu yang dituntut. Ya? Tapi sebab mereka beriman kepada prinsip yang datang daripada, saya tak mau sebutlah, satu bangsa tu, risiko ni jadi satu perkara yang sangat jijik, geli. Kalau saya rasa kalau dalam bilik tu ada banker, you sebut risiko, semua lari keluar bilik. Sebab perkara risk ni adalah satu benda yang sangat menjijikkan mereka. Walhal
Kaedah fikiah kata, tak ada risiko, awak tak layak mendapat laba. No reward without risk. Menjawab soalan Alif tadi, kalau dia beri kepada perniagaan, Alif, dia beri duit yang banyak kepada perniagaan. Yang kita minta, yang negara harap, risiko dia tinggi. Berbanding dengan memberi 10,000 kepada individu. Dia kecilkan jumlah tu, dia beri personal loan, the risk is so much lower than giving 10 million, 5 million to a company. Ada faham tak? Kalau dia pandang, ni risk management lah ni. Dia ada tiap-tiap bank ada satu risk manager. Jadi nak jawab soalan Arif tu, pada bank Arif, kalau dia ada 100 juta nak bagi sebagai pembiayaan, pada mereka risiko tu kurang kalau dia beri 10,000 kepada berapa ratus ribu orang lah, personal loan, daripada memberi duit tu kepada 10 syarikat contohnya. Sebab syarikat ni dia menghadapi untung rugi, risiko untung rugi. Yang ni tak ada masalah lah, dah lah apa benda tu kecil, ada garantor pula tu. Jadi risiko dia kena. Itu masalah. Ya. Jadi lagi kalau pinjaman peribadi ni, kalau orang tu tak dapat bayar balik, contohnya macam pinjaman untuk rumah, jadi dia akan rumah tu dia akan diambil balik. Pastilah tu. Dia pinjaman peribadi ni salah satu syarat yang wajib ada ialah garantor. Maknanya kalau tidak ada garantor, tak lepasnya duit tu. Jadi maknanya it's almost 100% secure lah, sebab yang garantor tu selalunya gaji besar lah. 10,000 ni hanya 20% of his monthly salary, kan? Tak salah. Jadi sebenarnya risiko dia kosong. Ada rumah ni memanglah. Rumah ni kalau kita tak bayar, memang dia halau kita keluar lah. Ya. Jadi kalau beza dengan perniagaan tu, dia mungkin boleh ada rugi lah, sebab tu bank tak nak. Yes. Jadi daripada segi dia punya risk ladder tu, risiko perniagaan ni tinggi. Jadi mereka kata kami berhak untuk pilih yang terbaik untuk diri kami. Sebabnya kita tak boleh salah ke dia, sebab kita dah serah hak ciptaan wang kepada dia tanpa sedar. Jadi dia pun pilih yang terbaik untuk dia. Inilah perjuangan kami untuk ambil alih hak pinjaman itu daripada mereka dan kembali kepada rakyat. Okey, ada apa soalan lagi? Jelas. Dalam FB ada apa soalan lagi? Belum lagi. Okey, baik. Jadi apabila bank dia beri hak untuk cipta wang, mereka selalunya terlebih cipta untuk menguntungkan diri dan untuk tidak menguntungkan negara. Ya? Kita dah bincang semua ni. Okey, bagaimanakah wang ni dibentuk oleh bank? Dia ada dua fahaman lah. Yang sebenarnya yang betul tu yang bawah tu, wang tercipta apabila bank membuat pinjaman. Tapi kalau kita mudah nak faham, Alif, kita ambil lah yang pertama tu, perbankan reserve pecahan, fractional reserve banking. Apa makna tu? Makna tu, kalau kita seorang letak 10,000 di dalam sebuah bank, okay, bank akan tahan RM100, akan 1,000 lah kata, 1,000, bank akan tahan RM100, 900 dia akan pinjam kepada orang lain. Ya? Orang lain ni pula, kata kita imagine ada satu bank. Saya rasa ada kat sini. Ni dia contoh dia. Encik Ahmad simpan 1,000 dalam bank Islam. Dia dapat kad ATM. Ya? Bank Islam kemudian pinjam 900 kepada Encik Badrul. Encik Badrul letak balik 900 bank Islam, dia pun ada kad ATM. Ya? Kemudian bank Islam pinjam duit yang sama tu 800 kepada Encik Khairil. Encik Khairil simpan 800 di bank Islam, dapat kad ATM. Okey, sekarang ni Encik Ahmad percaya dia boleh belanja RM1,000, Encik Badrul RM900, Encik Khairil 800. Sebab mereka ada ATM card.
Kalau tak percaya, dia boleh pergi je. Dia boleh pergi mana nak internet, dia cucuk keluar duit punya. Tapi kalau kita fikir balik, Alif, duit yang asal masuk tadi 1,000. Dari mana datang Badrul punya 900 dan Karir punya 800? Duit yang Encik Ahmad bubuh tu 1,000. Tapi yang boleh dibelanja sekarang ialah 2,700. Dari mana datang? Inilah penipuan yang dilakukan oleh bank apabila mereka dibenarkan ada current account dan dibenarkan untuk meminjam. Ya. Jadi kita boleh buktikan bank daripada 1,000, bank boleh jadikan 10,000. Dan seandainya kita bincang 1 bilion, bank boleh cipta 10 bilion duit. Itulah maksudnya bank mencipta duit. Ya. Kaedah kedua bank mencipta duit ialah duit itu keluar apabila duit baru, mereka akan keluar duit baru apabila mereka memberi pinjaman. Yang ni nak explain ni technical sikit, Alif. Banker saya boleh explain lah, dia faham lah. Tapi saya rasa eloklah kita sandarkan kepada pengesahan Bank of England, Federal Reserve, Bank Pusat Eropah. Mereka confirm, mereka sahkan apabila bank memberi pinjaman, duit baru tercipta. Ya. Jadi mereka ni bukanlah calang-calang, ya. Takkanlah mereka cakap benda yang tak benar. Ya. Jadi masalahnya apabila bank cipta duit, mereka hanya mengejar keuntungan, mereka tidak peka atau tidak endah kesan sampingan yang berlaku kepada harga barang kepada rakyat. Secara purata di seluruh dunia ni, bank hanya menyalur pinjaman pada ekonomi sebenar sebanyak 84%. 84% pinjaman bank dihalalkan kepada sektor-sektor yang bukan ekonomi tampak. Sektor-sektor yang menghasilkan inflasi. Hanya 16% dihalalkan kepada real economy. Jadi kalau benda ni berlaku, Alif, dalam Malaysia ada berapa bank, Alif? Banyak, Bing. Banyak, ya. Katalah ada 12 bank. Ya. Kalau 12 bank, 84% of their loans go to the what we call the inflationary sector yang tidak dihalal kepada KDNK. Nampak tak inflasi yang akan berlaku? Inilah masalahnya. Ini masalahnya apabila kita tidak fikir, jadi kita akan tanggunglah masalahnya. Kita sebagai umat Islam, kita diberi kitab. Kita diberi kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala janji segala masalah kita, penyelesaian itu ada dalam kitab tu. Kita amal sistem barat. Pada kita mula amal ni tahun 1957 lah katakan. Sekarang dah 2020. Satu sistem yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah semestinya akan mencapai satu kebuntuan. Seperti yang kita hadapi sekarang ni. Tapi apabila kita nak selesai masalah, kita tak pergi kepada Quran dan Sunnah. Kita masih juga mencari penyelesaiannya di dalam kitab-kitab barat. Ini masalah. This is the problem. This is the problem where kita sepatutnya beranilah. Kita sepatutnya berani. Kita macam saya, Alif, saya nak sebut ni takut orang sensitif juga. Tapi saya fikir macam ni lah. Kita dah kumpul cukup ilmu kan. Mungkin Alif rasa belum lagi. Tapi macam orang yang berumur macam saya ni, rasanya lah kita dah kumpul ilmu tu dah cukup. Apa kata dengan ilmu yang ada dalam kepala tu, kita ambil Quran, kita ambil Sunnah dan kita cuba cipta sistem Islam. Rasa boleh tak? Orang macam saya, generasi saya yang telah belajar luar negara, membaca betul banyak. Sekarang ni kami duduk, kami ambil Quran dan Sunnah,
kami cuba cipta sistem monetary baru. Boleh tak, Alif? Boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi apa yang menjadi masalah dia? Masalah dia, kita takut. Kita takut sebab kita takut kita dikutuk. Kita dikutuk oleh orang barat mengatakan, oi, apa ni rujuk pada kitab kuno? Bacalah kitab kami moden. Ya? Tapi saya rasa, Alif, kalau kita yang sudah banyak ilmu ni, kita ambil prinsip Quran, prinsip sunnah, saya rasa kita boleh cipta. Bukan Lagi sahaja satu, ya. Lagi satu mungkin sebabnya jaga periuk nasi sendiri kot. Ya, itu memang satulah. Untuk nak jaga jawatan kan. Itu memang satulah. Tapi kalau kita fikir, Alif, mengapa kita tak buat perkara itu? Oh, maaf. Okey, kalau kita fikir, Alif, mengapa umat Islam di akhir zaman tidak berani buat perkara itu? Ya. Katalah mereka kata, oh, takut Amerika. Ya. Ini jawapan yang selalu kita dengar lah. Buatlah. Buat nanti Amerika serang. Kan? Pernah dengar tak? Alif pernah dengar tak? Ada. Jadi saya nak kita fikir yang kita nak ubah ni di peringkat domestik. Peringkat domestik di mana okeylah peringkat antarabangsa tu kita ikut lagi lah sebab kita tak berani lawan Amerika kan. So kita guna lagi lah bank mereka. Tak apalah. Yang kita nak buat ni di peringkat domestik. Sistem yang kita tengah amal sekarang ni hanya 16% pergi ke ekonomi tampak. Sistem inflationary. Kita ubah kepada satu sistem di mana 100% pergi kepada ekonomi tampak. Dengan demikian, economic output naik, pekerjaan naik, ringgit pun kukuh. Di mana kita mengancam antarabangsa tu? Yang Amerika datang serang kita tu. Mungkin Alif tak dengar ayat ni. Saya selalu dengar. Cubalah ubah domestik. Nanti mereka datang serang. Yang saya nak beritahu, apabila kita ubah, economic output kita naik. Pengangguran kita turun, penjawatan kita naik, ringgit kukuh. Dan kita tak sentuh pun sistem antarabangsa. Apa sebab mereka datang attack kita? Mengapa kita terlalu takut? Ini saya nak sampaikan amanah kepada generasi Alif. Ya. Janganlah takut. Janganlah takut. Timba ilmu secukupnya memang wajiblah. Saya pun dulu belajar kat Universiti Barat. Kita kena timba ilmu. Tapi bila dah sampai satu masa tu, mengapa masih takut? Sampai satu masa tu kita ciptalah yang Allah suruh kita cipta. Mengikut Quran dan sunnah dia. Ini saya pun tak tahulah, Alif. Agaknya mereka lebih takut pada Barat daripada takut pada Allah SWT agaknya. Ya. Jadi tanggungjawab ni terserah pada generasi Alif sekarang yang mendengar ni. Yang saudara-saudari dengar apa yang dibincang di parlimen tu, mungkin saudara-saudari rasa tidak ada kaitan dengan saudara-saudari sekalian, tapi saya beritahu ya, apa yang mereka bincang di parlimen tu ada impak terus kepada masa depan saudara-saudari. Sebab seandainya hutang yang sekarang ni kerajaan bajet dia 305 bilion pendapatan dia dalam 290 bilion, dia nak cari 34 bilion, ya. Betul. Lebih kurang ya. Banyak. Ya. Jadi kita dengar Kementerian Menteri Kewangan kata apa? Kami akan pinjam daripada tempatan, bank tempatan. Berdasarkan apa yang saya sudah cakap tadi, Alim, bukankah itu satu kegilaan? Kerajaan kita berupayaan mencipta duit tu. Ya?
mengapa kita perlu pinjam pada bank swasta untuk memperkayakan toke-toke bank? Walhal kalau kita perlu 30 juta dan bank negara cipta duit tu. Duit nombor yang mudah je cipta dia. Mudah je. Accounting entry dia saya beritahu balik. Accounting entry dia debit cash, credit reserve. Reserve tu duit yang dia cipta tu lah. Dia bila dia dapat cash tu, dia halal lah ke semua orang. Kita takut apa? Zimbabwe, Venezuela. Come on. Come on, man. Takkanlah kita tak cerdik macam mana nak elak Zimbabwe dengan Somalia. Satu, kita semua tahu apabila kita hala duit tu kepada ekonomi tampak, inflasi tak berlaku. Apa lagi dia takut? Oh, dia takut parti memerintah akan menyalahguna BNM. Itu, dia dengar. Jadi, mana boleh kalau duit tu dicipta oleh kerajaan, nanti Perdana Menteri tu ruang untuk menyeleweng begitu besar. Ya, kami cadangkan kalau dalam keadaan itu kita pindahlah bank negara tu, kita keluar daripada Kementerian Kewangan, kita bubuh bawah parlimen. Jawatan kuasa parlimen. Jadi tidak ada ruang untuk parti memerintah menyeleweng. Inilah antara cabaran-cabaran kita, Alif, ya. Sebab saya kira saya dulu Alif, saya mengajar skim latihan Satu Malaysia. Mungkin antara senior Alif pernah dengar ni yang baru graduate. Inilah skim PMB di mana saya mengajar unemployed graduates, kadang-kadang 60 orang. Ya. Jadi kita beri mereka sedikit ilmu, sedikit semangat lah macam mana nak dapat kerja. Jadi kebanyakan mereka ni adalah harapan kepada ayah dan ibu untuk keluar dari perangkap kemiskinan, tetapi walaupun sudah dapat degree, mereka tak boleh lagi nak bantu mak ayah sebab mereka tak ada kerja. Sebabnya ialah Alif, antara sebabnya ialah sistem bank ni pula bila dia yang tadi saya sebut tadi 84% pergi kepada apa saya sebut pinjaman peribadi, kad kredit, perumahan dan hartanah komersial. Mungkin apa tu statistik Malaysia tidak sama dengan tu, tapi saya yakin lebih kurang lah. Tak payah nak berselindung di sebalik statistik mengatakan Malaysia lain. Kalau Malaysia lain ni maknanya Malaysia ni berbeza sangatlah daripada negeri lain kan. Lebih kurang gitulah. Jadi hanya 16 daripada 16% sahaja Alif pergi kepada real economy. Maknanya pergi kepada sektor syarikat lah. Ya. Daripada 16% yang pergi kepada syarikat ni, 80% goes to the big companies. Only 20% goes to the SME. Itu kalau kita calculate effective percentage dia 3% lah. Jumlah loan yang dikeluar oleh bank sekarang ni hanya 3% pergi kepada sektor IKS. Mengapa masalah tu? IKS ni lah yang mencipta 80% pekerjaan. Satu dunia, purata. Malaysia kurang sikit lah. Malaysia saya kira dalam 60% pekerjaan dicipta oleh sektor IKS. Bila kita serah hak penciptaan wang kepada bank, mereka hala hanya 3% pada sektor yang menghasil 80% pekerjaan. Jadi inilah sebabnya graduan baru tak dapat kerja, tak ada kerja. Anak muda tak ada kerja sebab kita telah salah letak hak kepada orang yang tidak berhak, yang tidak kita letak amanah kepada orang yang tidak berhak untuk umpamanya. Tapi kalau ke syarikat yang besar-besar, mereka tak mencipta pekerjaan. Bukan. Syarikat yang besar-besar ni mungkin dia boleh jugalah cipta pekerjaan.
Tapi sampai satu tahap, dia increase production saja. Maknanya untuk dia akan cari mesin. Dia akan cari mesin, dia kurangkan pekerjaan. Dia matlamat dia adalah untuk meningkatkan untungan dia. Selalunya apabila wang pergi kepada sektor besar ni, yang berlaku ialah menambah kekayaan shareholder tanpa banyak peningkatan dari segi employment. Sikit sangat. Sebab katalah dia pergi duit kepada factory. Baguslah tu. Bagus. Bila factory maknanya banyak pekerjaan lah kan. Tapi kalau dia beri kepada SME, SME itu perlu accountant, HR manager, sales manager. Apabila satu kawasan, Alif kampung mana Alif? Saya kat Ceras je. Ceras, okey. Saya sebutlah. Kulim contohnya, ataupun Tampin, ataupun Lenggong, Perak. Ya. Apabila IKS di situ dibiayai, maka mereka menjana keperluan kerja baru. Apabila mereka progress, ya, mereka membangun, mereka expand, mereka perlu kerja baru, mereka perlu kepada pam minyak, kepada restoran, kepada hotel, kepada hostel, kepada fire brigade, polis. Nampak tak? Dia mencipta is the multiplier effect. Apabila satu kawasan pesat, the IKS pesat membangun, ia dengan sendirinya akan mencipta lagi banyak kerja. Inilah di mana kita maksud apabila kita biayai SME, maka ia akan mencipta banyak kerja. Jadi sekarang ni, Alif, dia akan kata SME ni risiko. Tapi tunggu. Hari Jumaat ni saya ada satu webinar lagi khusus. Saya akan address this question. The how we can solve this kononnya risiko ni lah. Risiko ni bukan, itu dalih saja. Sebab model yang mereka ada sekarang terlalu profitable. It is such a profitable model now. It does not make sense for them to change and do things that benefit the nation. Sebab benda yang dia buat ni benefit them. So why should they change to do things that benefit? Kita nak dia buat perkara yang menguntungkan negara kan, rakyat dapat kerja. No. We are so comfortable in this personal loan apa ni. Kami dapat dividen banyak, kami bayar bonus banyak. Mengapa kami perlu pindah? Inilah sebab tu satu dunia, Alif, NGO macam Movement for Monetary Justice of Malaysia ni satu saja daripada NGO seluruh dunia yang sedang berjuang untuk tarik balik kuasaan penciptaan wang daripada bank dan serah kepada pihak yang lebih bertanggungjawab. So how we doing, Alif? Saya tak mahu lagi sentuh kepada solution dia. Saya nak sentuh supaya generasi Alif ni benar-benar faham. Sebenarnya tanggungjawab generasi Alif ni memang, saya lupa pasal apa saya bercerita. Pasal apa saya bercerita tentang unemployed graduate tadi. Jadi, bila dia orang datang, Alif, 60 orang. So, happy, baru lepas graduate. Tapi tak ada kerja lah, ada yang 2 tahun tak ada kerja. Tapi dia pun masih happy. Saya bercerita macam malam ni, saya dah bercerita lah. Tapi tak ada yang sedih, tak ada yang sad. So, saya kata macam ni lah. Dengar sini saya nak cakap. Saya akan doa tiap-tiap orang awak ni akan dapat kerja. Lepas dapat kerja, saya doa awak jumpa jodoh. Lepas tu awak dapat anak. Ya? Jadi anak awak lahir, masa tu saya mengajar tu masa dah tahu mungkin dalam 2015 kot. Ya? Jadi kalau dia kahwin, mungkin anak dia akan cari kerja 2045 lah. Ya? Okey. Tolong beritahu kepada saya tahun 2045 tu berapakah harga rumah, berapakah harga kereta dan berapa gaji anak awak. Baru dia tergamam balik. Baru dia tergamam. Sebab zaman saya rumah 60,000. Zaman Alif sekarang rumah 500,000. Zaman saya kereta 14,000. Zaman awak sekarang kereta 50,000. 2045 besok, cuba kita fikir berapakah gaji anak kita, berapakah harga rumah,
berapakah harga kereta. Saya tak heran kalau zaman tu the double story house tu 2 juta je. Dan kereta mungkin 100,000 lah. Gaji tu mungkin dapat 8,000 kot. Jadi kalau kita tak ubah sistem kita, inilah yang akan dihadapi oleh generasi Alif dan anak generasi Alif. Jadi sebenarnya tanggungjawab atas on your shoulders is very very heavy. If I can, I will guide you, but you all must fight. You all must fight. You must not allow the current generation to pass all the burden and the debt to you. That's what's going to happen. That is what is going to happen. Bila dia bincang dalam parlimen, nak pinjam 35 bilion ringgit yang akan bayar besok generasi Alif lah. Mengapa dia tak fikir kerajaan boleh cipta 35 bilion tu? Tapi dia enggan berfikir, maka yang akan tanggung tu is your generation. Dahlah harga rumah macam tu, harga kereta macam tu, hutang negara lagi. Alif pernah dengar kan apa tu dia panggil the debt limit. Dia negara kita ni tak boleh pinjam lebih daripada 55% GDP. Pernah dengar tak? Itu undang-undang tu. Itu undang-undang. Mengikut undang-undang, apabila ada defisit dalam bajet apa semua dan kerajaan nak buat pinjaman, jumlah pinjaman tu tidak boleh melebihi 55% GDP. Apa dia buat ni? Dia naikkan limit tu 60. 2 tahun lagi dia naik pada 65. 2 tahun lagi dia naik pada 70%. Nampak tak? So they are pushing the problem to your generation. This is what I'm telling you. This is what I'm telling you, and your generation, you have to stand up and fight now. They are pushing it to your generation. Your generation is going to be burdened with all this problem. Saya tak naklah sebut tentang masalah 1MDB apa semua itu, nanti orang anggap terlalu politikal lagi, tak mau sentuh tu lah. Tapi pokoknya, your generation must realize that the current ruling generation is pushing the burden to you guys. You must stand up. Okay. Ada apa-apa soalan ni? So kita dah sampai dekat sejam lebih dah ni. Kalau ceramah saya tak boleh berhenti. Okay. Ada apa-apa soalan tak dekat FB ke mana-mana ke? Okay, ada dua daripada saudara Hazim. Okay. Okay, saudara Hazim bertanya, Hamilton berhujah, Hamilton yang mana saya tak pastilah. Tapi Hamilton, dia kata Hamilton berhujah yang sistem kredit central bank dapat menguatkan ekonomi negara, dan jika dilihat Amerika, ia berjaya mempunyai ekonomi dan teknologi yang amat maju berbanding negara lain. Tidakkah ini bermaksud teori Hamilton terbukti also? Ya, cuba challenge lah. Okay. Jadi sebenarnya saya ada lagi satu website kalau you all nak pergilah. It's called Towards a Just Monetary System. Di situ saya cerita sejarah bagaimana central bank melemahkan negara. Saya nak cerita tentang Amerika Syarikat. Boleh siapa yang berminat boleh cari satu buku yang bernama The Creature from Jekyll Island. Okay, boleh tulis. Creature, C-R-E-A-T-U-R-E, from Jekyll Island, J-E-K-Y-L-L. Jadi ini berlaku dalam tahun 1901, lebih kurang gitulah. 1901, the bankers, the bank owners in America realized that banks do not lend from deposit. They have the system allows them to create new money every time there is a loan. Maknanya yang saya sebut tadi lah sistem nombor tu. Jadi sebenarnya sistem ni dia memberi satu lesen penciptaan wang nombor kepada bank.
Masa tu tidak ada central bank di Amerika. But the bank owners realize what the people of America have not realized. And that is they don't need deposits to lend. They can lend through creating money out of thin air from the system that with the numbering system that I talk about just now. Jadi macam mana dia nak kukuhkan kedudukan mereka? Ya. Dia berkata, baik, kita buatlah satu perjumpaan sulit di Jekyll Island. There is a mansion belonging to one of them lah di Jekyll Island. Maka mereka pun pergilah. Jekyll Island ni kat New York. So they take separate ways to go to that island. Ada yang naik kereta, ada yang naik taxi, ada yang naik kereta api, ada yang all in disguise. Yang tak mau tahu, dia tak mau rakyat tahu, mereka ni berkumpul. Apa dia buat Alif? Dia berkumpul di situ untuk membentuk central bank. Kalau kita, central bank kita dimiliki oleh kerajaan Malaysia kan. Dia pun nak cipta satu central bank owned by them. Central bank, the Federal Reserve, dia pernah cipta Federal Reserve tu as a limited liability company, tapi the shares are owned by them. Okay? So it's a private. No. It's an open secret that the Federal Reserve, the bank negara of America, are owned by the bank owners. Yeah, that's an open secret. Okay. Mengapa dia buat demikian tu? Okay. They did that in order to make sure the American public does not know about their ability to create money out of thin air so that they can be wealthy. Jadi mereka pun setujulah dan dia bentanglah Akta Federal Reserve ni bila? The night of Christmas Eve. Kita boleh bayanglah di negeri Kristian ni kalau Christmas Eve itu satu perayaan besar lah. Christmas Eve night ni tidak ada siapa lah bekerja ataupun ada kat Kongres. Kongres tu mungkin ada 2 orang. Masa itulah dia perlu lulus the Federal Reserve Act. Okay. Jadi dengan kekuasaan itu, saya tak nak sebut bangsa lah, kita boleh fikir lah. Dengan tindakan itu mereka menguasai Amerika. Dan mereka menjadi wang mereka menjadi wang antarabangsa. Wang antarabangsa mereka boleh cetak saja. Saya nak bagi bayangan kepada Alif. Katalah ringgit ni wang antarabangsa. India nak beli produk China, dia kena cari ringgit. Orang nak pergi melancong, dia kena cari ringgit. Nak hantar, nak belajar education, kena cari ringgit. Contoh ya. Permintaan kepada ringgit ni satu dunia. Dalam keadaan itu, Alif, kalau Malaysia cipta ringgit baru, tak ada siapa tahu. Sebab permintaan dia tinggi. Inilah yang saya maksud tadi. Amerika yang sudah menjadi wang antarabangsa, international currency, dia boleh create more dollars just to buy real wealth from other nations. Alif faham tak? Jadi it is in their benefit to continue the myth that central banking is helpful to the world. Central banking tu telah menguntungkan mereka secara menipu, dia tipu rakyat mereka, dia tipu dunia. Jadi sekarang Hamilton keluar satu teori central banking terbaik untuk dunia. Saya tolak je lah pendapat ni. Ada soalan kedua? Okey. Jadi sebenarnya central banking tidaklah memperbaiki lah. Tidak memperbaiki. Okey. Soalan yang seterusnya dari saudara Said. Yeah. Dia bertanya, apakah risiko yang terlibat dalam membina sistem baru yang bersandarkan agama? Risiko. Risiko. What about risiko di akhirat besok? Risiko berhadapan Allah Subhanahu Taala itu bukan risiko. Memang semestinya okeylah, baiklah. Saya fahamlah. Risiko diserang oleh mereka. Tadi saya dah terangkan dah. Kita buat secara domestik, ya.
Baru ni ada orang soal juga, dia kata macam mana kalaulah Malaysia buat yang apa saya cadang, Thailand, Filipina buat benda yang tidakkah benda tu tidak baik? Saya kata tidak. Yang kita buat, saya dah terang tadi Alif ya, saya terangkan. Sistem sekarang menghala 16% wang kepada real economy. Sistem yang kita nak cadang ni, yang mungkin kita buat next session, sovereign money, 100% pergi kepada real economy. Yang akan meningkatkan economic output Malaysia, meningkatkan penjawatan dalam negara. That will strengthen our economy, strengthen our ringgit. Apa kaitannya dengan sistem antarabangsa? Mengapa Amerika nak serang? Oh, Malaysia ekonomi begitu baik, mari kita serang dia. Adakah begitu? Tak logik ya? Okey. Okey, kalau kita takut pada Amerika lah. Okey, tak apalah. Kita takut pada Amerika. Bila antarabangsa tu kita gunalah Citibank. Sementara kan kita nak kuatkan kekuatan kita guna, tak salah. Yang saya sebut ni domestik yang tidak ada kaitan dengan antarabangsa. Ya? Jadi jangan risaulah. Kalau takut sangat risiko tu, fikir-fikirlah risiko kita nak menjawab kepada Allah SWT besok. Ya? Macam mana pula kalau apa yang berlaku di Libya tu, pasal Muammar Gaddafi? Ya. Benarkah dia pernah cuba untuk adakan sistem monetary yang berdasarkan Islam? Betul. Yang itu benar. Dia nak menghadirkan African dinar. African dinar yang tidak lagi bermaksud the whole of Africa does not need US dollar anymore. Bermakna dia nak berdasar kepada African dinar, kita berjual beli di atas dinar sama dengan apa yang Dr. Mahathir cadang dulu. OIC members all use the gold dinar. Yang dicadang oleh Dr. Mahathir dulu ialah semua gold negara Islam ditempatkan satu tempat. Katalah Jeddah. Kalau disempat semua, our gold is in Jeddah, in the safe. Bila kita import export Alif, at the end of the year kita net off sajalah. Kata Iran kita import 100 million dan dia ekspor 80 bilion. Maknanya Iran hutang kita 20 bilion. Betul? Dalam sistem yang dicadang oleh Dr. Mahathir ni, di Jeddah, dia catat sajalah. Oh, tahun ni setelah kita kira ni, Iran, net off, Iran hutang Malaysia 20 juta US dollar. Jadi dekat basement bawah tu, dia akan catat lah di atas. Kat basement bawah tu pindah emas tu daripada Iran punya lokasi pergi kepada Malaysia punya lokasi lah. Apabila kita guna sistem tu, maka kita tak perlu pada US dollar lah. Ya? Tapi dia pun pergi jumpalah Raja Saudi kata, saya tak berani lah. Kalau kita buat benda ni. Jadi sama dengan Libya Gaddafi, dia cadang benda yang sama, lebih kurang apa yang dicadang Dr. Mahathir, dia panggil African dinar. Jadi itulah antara sebabnya dia dibunuh. Dan orang pelik ya Alif, di dalam selepas membunuh Gaddafi, di dalam kekecohan tu yang pertama dia buat adalah tubuh Central Bank of Libya. Di satu bandar, saya rasa Tripoli kot. Bukan, satu bandar kecil. Dalam perang belum settle lagi, the first thing they did is to set up a central bank. Jadi di situlah penipuan Central Bank. Ada saudara Hazim ni, dia tanya adakah pertukaran dari sistem reserve ke non-debt backed currency hanya satu mimpi, ataupun dalam arti kata lain, adakah pertukaran dari sistem reserve yang apa duit fiat sekarang ni ke duit yang bersandarkan emas itu suatu realiti? Sebab dia kata orang Malaysia pun tidak hirau tentang ini. Jadi dia inilah maksud saya di mana brainwashing
from the West is still in our minds. Ya. Dia orang Barat ni, Alif, dia tidak akan buat sesuatu melainkan dia rasa benda tu boleh berjaya. Walhal kita orang Islam, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apabila kita nak menilai sama ada nak buat atau tak buat sesuatu, kita tak fikir benda ni boleh jadi atau tidak. Allah perintah kita buat, kita buat. Ya? Yeah? Contoh dia, that beautiful man in Gua Hira. Jibril datang, beritahu ke dia apa what he has to achieve. Masya Allah. Alif bayangkan, dia datang, Jibril datang, okay. This is what you have to do. Kalau dia guna fikiran barat, dia proceed tak? Fikiran barat ni dia akan soal. Oh, inilah impian semata-mata. Kami tidak akan teruskan. Kita orang Islam. Orang Islam, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan apabila Allah membalasi pahala kepada kita, dia tidak bersandar, not subject to success. Allah tidak pernah kata kepada kita bahawa okey, awak kena buat ni, tapi pahala tu bila berjaya sahaja. Pahala datang dengan usaha, ikhtiar. Tak semestinya. Jadi kita wajib teruskan dan sebab yang dituntut daripada kita ialah ikhtiar. Kejayaan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap tak payahlah kata-kata lemah semangat macam ni yang menggambarkan minda barat. Okey, soalan terakhir dari saudara Said. Ya. Okey, mungkin inilah soalan yang semua penonton menanti-nantikan. Ya. Apakah langkah yang boleh diambil oleh pemuda sekarang untuk membawa perubahan kepada sistem yang membebankan ini? Bagus. Terima kasih. Saya sangat suka soalan itu. Jadi inilah satu perkara saya kira kita kena bincang lah. Alif, saya rasa malam ni kita dah buka satu alah baru. Ya. Selama ni yang berjuang ni kami di Movement for Monetary Justice, ya, of which Alif is a member. I think selepas ni Alif ajak mereka pergi kepada FB kita pergi ke website kita, website Movement for Monetary Justice, dan kita mulakan satu gerakan pendesak. Kami sebenarnya di tahap informasi, di tahap bercerita. Siapa saja yang panggil, kami bercerita. Macam Alif jemput, saya bercerita. Is still the process of informing. Sebab ini perkara yang rumit. Perkara nak faham pun rumit. Yang bab bank cipta duit tu, Alif, ada profesor ekonomi tak boleh terima. Bukan je sekadar orang ramai, dia pun sendiri. Ya ke? Janganlah cakap bohong. Kata. I say they themselves have been tricked by their... But okay, there is one thing that you all students can do, especially economic students. There is a movement in Europe of the student movement in Europe yang menuntut lecturer mereka mengajar ekonomi yang betul. That is one thing you can start. Contoh dia, saya tak tahulah berapa orang pelajar ekonomi yang sedang menonton sekarang ni. Kalau kita buka buku economic textbook kita, yang disebut ialah bank ni ialah tugas dia very innocent. Dia lah orang institusi yang kutip deposit daripada orang yang berada, serah kepada orang yang perlukan duit tu. This is a very innocent job. It's a very good job. You know, satu tugas yang mulia lah. Itu yang diajar oleh textbook. Tapi malam ni saya harap Alif dan kawan-kawan telah nampak apa yang saya cerita. Ya. A bank is not as innocent as that. A bank is a money creator. Kalau kita hadam ayat tu, a bank is a money creator, tidakkah kita nak ubah buku textbook ekonomi kita? Teori-teori yang mereka telah bina di atas konsep bank tu is a very neutral and innocent institution. Dan sekarang ni satu dunia
international monetary reform. There is another movement kata rethinking economics. You may want to Google that. Rethinking economics is a movement by world famous, bukan world famous lah, world class scholars, economic scholars yang nak ubah subjek ekonomi. Ya, mungkin sekarang ni pelajar boleh tuntut dengan lecturer dia, Sir, saya tahu dekat Malaysia ni saya panggil Sir atau Madam ya. Saya belajar luar negara tak ada Sir. Okay, Sir. Is it true the role of the bank in the textbook compared to the reality? I learned that in real life, the bank is a money creator. Where does it say in the textbook? Itu satu Alif. Harap ada yang mencatat ni. Yang kedua, yang belajar ekonomi sekarang, dia akan belajar satu prinsip mengatakan sebelum ada investment, mesti ada savings. Kalau tak ada saving, tak ada investment. Tapi apabila bank is a money creator, the savings come after the investment. Di mana sahaja bank hulur the money holds, there will be investment. Daripada investment itulah adanya saving. Jadi itu dua contoh ilmu salah yang masih diajar dalam Facebook. Ilmu salah pertama, bank is a neutral institution. Tak benar. Bank is a chaotic money creator, create havoc economy. Yang kedua, textbook kata there must be savings before investment, but in reality savings come after investment. Banyak lagi lah. Jadi kalau nak mula daripada situ, saya rasa itu perkara yang selamat kita boleh mula daripada situ. Soal all the theories that come from the economic textbook. Okay. Selain daripada itu kita ajak mereka kepada movement for monetary justice dan kita fikir satu youth wing lah insya-Allah youth wing yang perjuangkan isu ini. Ya. Okey Len. Okey, jadi yang menonton tu yang anak-anak muda yang menonton tu nampak dah Encik Zahid dia sandarkan harapan kepada anda semua. Jadi lepas ni dah habis webinar ni, teruslah ke FB MMJ, tengok, baca. Jadi sebab perubahan tu bermula dari anda semua. Jadi okey, nak sebelum kita berakhir lah, apa nasihat Cik Zahid kepada semua yang pemuda sekarang? Yalah. Seperti saya sebut tadi, bila Alif minta saya buat webinar ni, pada saya peringkat awal is just another webinar lah. Tapi sekarang saya berasa ini satu ditakdirkan. Saya perlu menggerak generasi Alif untuk sedar bahawa ini adalah satu perjuangan yang besar, sangat besar. Bukan terhadap kehidupan sendiri saja, terhadap tuntutan agama kita. Jadi inilah perjuangan menentang riba. It's not small matter. I hope all of you begin to realize that, and we begin a change. We begin a change in this nation, so that the rulers take into account. Mereka ni Alif, dia tak akan berubah selagi dia tak terasa undi dia akan tersoal. Selagi dia selesa dengan undi dia, apa kita cakap ni tak masuk sini, keluar sinilah. Dia banyak lebih kepada short term problem. Dia terlalu short term problem, this long term problem tak masuk dalam dia punya perkiraan. Jadi saya berharap generasi Alif sekarang ni boleh cipta satu gelombang besar yang menakutkan mereka untuk berubah demi kebaikan umat Islam. Itu pesanan saya. InsyaAllah. Okey. Besar tu. Takut juga. Takut. Tak apa, kita boleh proceed lagi. Saya sengaja tidak pergi kepada topik lain sebab saya nak pastikan semua faham. Saya ada topik lain daripada sovereign money lah, masyarakat investment house lah. Kita tengoklah macam mana. Tapi Ahad ni jangan lupa ya. Kalau nak dengar tentang penyelesaian karya saya kepada
graduan yang menganggur, Ahad ni pukul 9 webinar MMJ. Okey. Itu di FB MMJ lah kan? FB MMJ. Kalau Okey. kalau mereka pergi kepada FB MMJ sekarang, mereka dapatlah link semua. Okey, baiklah. Jadi siapa yang percaya kita kena keluar dari sistem tujuan ini, silakanlah sokong MMJ, like, share, pergi ke website mereka, baca, sokonglah mereka, okey. Sebab ini semua affect you all lah, affect all yang semua orang lah belajar, okey. Jadi saya mengharapkanlah perbincangan hari ini telah banyak membuka mata dan fikiran para hadirin ya. Sebenarnya itulah tujuan Sahabat Madani ditubuhkan, untuk membuka balik mata dan pemikiran masyarakat tentang pentingnya ilmu dan pemikiran. Oleh itu sesiapa yang berminat dengan perbincangan seperti ini atau hendak mengembangkan pemikirannya atau hendak menyumbang ke arah revolusi intelektual masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda lah hari ini, sila DM kami di Facebook Sahabat Madani atau email ke sahabatmadani12@gmail.com. Tak apalah kalau rasa diri tu ilmu tak berapa tinggi ataupun hanya lulusan SPM, yang tu kami tak kisah sebenarnya. Asalkan ada keinginan untuk berfikir, okey, yang tu sebenarnya lagi penting lah bagi saya. Kerana tiada gunanya kalau ilmu tinggi pun tetapi tak tahu berfikir. Okay. Tuhan kata dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Jadi inilah inisiatif kami di Sahabat Madani untuk mengajak manusia untuk berfikir semula. Okay. Saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada Encik Zahid dan juga tim MMJ. Okay. Jadi kita sudah sampai ke hujung majlis ni, alhamdulillah. Dengan itu saya akhirkan majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.